Salam sejahtera Malaysia. Terkini tentang permohonan tentang harapan terakhir Najib Razak yang saya rasa tak patutlah. Yang ini saya berani kata tak patut. Saya kata tak patut Najib diampuni segera. Bikin apa? Bikin apa sudah dijatuhkan hukuman penjara tiba-tiba diampuni dengan segera? Tak boleh. Bagi saya mesti ada dulu masa untuk dia melalui apa yang sudah dilakukannya itu salah. Okey. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan pengampunan diraja Najib Razak. Titah Agung jadi panduan proses pengampunan kata Najib. Salah lah. Titah Agung jadi panduan proses pengampunan Najib kata Syahidan. Kata Syahidan. AgendaDaily.com. Menteri Wilayah Persekutuan yang juga ahli jawatan kuasa pengampunan diraja, Datuk Seri Syahidan Kasim. Wow. Ini daripada ahli jawatan kuasa pengampunan diraja. Ahli jawatan kuasa pengampunan diraja, iaitu Datuk Seri Syahidan Kasim, menegaskan permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan pengampunan akan mengambil kira titah daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam. Menteri Wilayah Persekutuan itu berkata, beliau tidak boleh membuat kenyataan terbuka berhubung proses pengampunan terhadap bekas Presiden UMNO dan bekas Perdana Menteri itu. Menurutnya, kenyataan mengenai proses pengampunan terhadap Najib yang menjalani hukuman penjara 12 tahun tidak boleh dibuat secara terbuka dan sewenang-wenangnya. Memetik laporan BH, beliau berkata, kenyataan membabitkan usul pengampunan akan dikeluarkan apabila tiba masa yang sesuai. Kata beliau lagi, saya juga ahli majlis berkenaan akan buat yang terbaik. Saya tidak boleh buat kenyataan terbuka kerana ia membabitkan perundangan, membabitkan dunia dan akhirat. Nah, ini baru betul. Bukan saja perundangan, tetapi juga membabitkan dunia dan akhirat. Katanya kepada pemberita selepas majlis penutupan Floria di Raja 2022 di Putrajaya hari ini. Kita ingat lagi titah Agung baru-baru ini. Agung bertitah, pengampunan tidak boleh diberikan sewenang-wenangnya kerana akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan dan disoal pada kemudian hari. Saya percaya apa yang dimaksudkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong itu adalah ada kaitan juga mungkin dengan akhirat nanti. Salah, kalau salah, tetap salah. Kita mohon semoga Tuhan Yang Esa, kalau Najib Razak minta untuk diampuni oleh Tuhan Yang Esa, Tuhan akan mengampuni dia. Buat amal banyak-banyak dan dia boleh diampuni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menjunjung titah daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya juga bersetuju apa yang dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tidak boleh dengan sewenang-wenangnya, tidak boleh suka-suka, tidak boleh hanya kerana suka anaknya jasa, hanya kerana ingat apa yang dia pernah buat dan dengan mudah diampuni. Tidak boleh. Syahidan berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai usul untuk proses pengampunan terhadap Najib. Menurutnya, beliau turut mengambil kira titah daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam sebagai panduan. Semalam tuan-tuan dan puan-puan, media melaporkan Yang di-Pertuan Agong telah bertitah bahawa kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya
kerana ia bakal dipertanggungjawabkan pada hari kemudian. Baginda yang bertitah ketika baginda menyempurnakan majlis perasmian dan pemasyuran Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang, Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah di Kuantan, menyatakan undang-undang yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil akan menjurus kepada penindasan dan kezaliman dalam sistem pemerintahan. Titah baginda, ketidakadilan pelaksanaan undang-undang juga akan menyebabkan pihak yang lemah menjadi mangsa kepada pihak yang memiliki kuasa. Keadilan tidak akan tercapai jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, kerana falsafah di sebalik pengubalan sesuatu undang-undang adalah sudah tornoda titah baginda. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini satu berita yang sangat-sangat menarik, yang pasti akan membuat Najib Razak punya peluang untuk menjadi YB, MP, Ahli Parlimen Pekan sekali lagi, berada dalam keadaan yang belum pasti. Berada dalam keadaan yang belum pastilah. Kita katalah dia belum pasti. Sebab apa? Kita tak boleh nak sahkan terus apa yang terjadi. Tapi belum pastilah. Segalanya belum pasti. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, ada satu berita yang memang amat penting untuk seluruh rakyat Malaysia ketahui. Syarat untuk menjadi calon pilihan raya sedia ada mencukupi dan tidak perlu ditambah. Syarat untuk menjadi calon pilihan raya Perdana Menteri, pilihan raya tetap kekal, tak ada apa-apa perubahan. Jadi tiada keperluan untuk menambah syarat baru bagi urusan pencalonan parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya akan datang, khususnya bagi calon yang kesnya masih dibicara di mahkamah. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Parlimen dan Undang-Undang, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Jadi dalam satu kenyataan, beliau berkata syarat pencalonan pilihan raya sedia ada yang termaktub di dalam Perkara 48/1 Perlembagaan Persekutuan adalah mencukupi dan tak perlu ditambah. Ia menyatakan sekiranya individu itu didapati bersalah dan dihukum dengan hukuman pemenjaraan selama tempoh tidak kurang 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak mendapat pengampunan bebas, akan hilang kelayakan, katanya dalam kenyataan tersebut. Nah, ini bahaya untuk Najib Razak lah. Kalau ini betul, kalau memang betul lah, sebab ini daripada menteri kan, daripada orang yang berkenaan. Jadi Najib Razak hilang kelayakan untuk bertanding. Perkara itu perlu dibaca bersama dengan Perkara 48/5 berkaitan penamaan, pemilihan atau pelantikan mana-mana orang ke mana-mana satu majlis parlimen. Katanya sekiranya ditambah lagi, ia akan kembali ke era 90-an yang mana proses pencalonan adalah rumit. Adalah wajar kita berpandu kepada undang-undang sedia ada yang sememangnya lengkap dan mencukupi untuk proses pencalonan pilihan raya, katanya. Bagi memertabatkan demokrasi, tidak perlu menambah syarat-syarat baru bagi menghalang mana-mana individu daripada bertanding, kata beliau.
Sebagai contoh, untuk menggubal undang-undang bagi individu yang kesnya masih dibicarakan di mahkamah untuk tidak layak bertanding, katanya. Wan Junaidi berkata demikian merujuk kepada kenyataan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, iaitu Datuk Ahmad Yahaya, yang mencadangkan kerajaan untuk mengetatkan syarat kelayakan calon bertanding bagi mana-mana pilihan raya, termasuk melarang individu yang sedang dalam perbicaraan mahkamah berkaitan kes salah laku, penyelewengan serta rasuah. Mengenai individu yang telah dipilih sebagai ahli parlimen pula, Wan Junaidi berkata keahlian individu terbabit tidak akan tergugur melainkan syarat di bawah perkara 48/4. Perlembagaan Persekutuan berkaitan ahli parlimen telah dihukum dan belum mendapat pengampunan. Katanya perkara 48/4(c) menyatakan apabila proses yang terakhir, iaitu proses pengampunan, gagal, maka barulah keahlian ahli parlimen tersebut tergugur dengan sendirinya. Perkara 48 Perlembagaan Persekutuan mempunyai 6 peruntukan berkaitan kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen, katanya. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.